Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa khibzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Okey, jadi kehadiran pagi ini masih lagi tidak menggalakkan, baru 36 penyertaan. Okey, jadi diharapkan dapat bilangan murid akan semakin bertambah. Okey, jadi seperti biasa cikgu nak ingatkan pada kamu supaya kamu masuk ataupun join kelas PDPR ni menggunakan akaun MOE, ataupun kalau bukan akaun MOE, kamu juga boleh guna akaun yang lain, tetapi pastikan kamu gunakan email tu atas nama kamu sendiri. Okey. Jadi pada kelas hari Isnin yang lalu, cikgu dah ajar kamu berkenaan dengan apa? Siapa boleh bagi tahu? Bahagi hari. Bahagi Masa. operasi bagi tajuk masa dan waktu. Bagus. Okey, maknanya kamu ingat apa yang cikgu ajar. Jadi dalam operasi bahagi tersebut, okey, cikgu dah tunjukkan pada kamu bagaimana kita nak membahagi bagaimana kita nak membahagi masa yang melibatkan unit, contohnya unit hari dan jam, okey, unit minggu dan hari, unit tahun dan bulan, unit dekad dan tahun, unit abad dan sebagainya. Okey, semua cikgu dah tunjukkan. Okey, jadi untuk hari ini, kita akan teruskan lagi pelajaran kita. Okey. Apa yang cikgu nak ajar hari ini, okey, ialah masih lagi dalam tajuk operasi tajuk masa dan waktu, tetapi okey, cikgu nak kamu tumpu pada bagaimana menjawab soalan penyelesaian masalah. Jadi soalan penyelesaian masalah ni maksudnya soalan tu dia beri dalam bentuk cerita. Boleh bagi dalam bentuk cerita, boleh juga diberi dalam bentuk gambar rajah. Yes, Nur Auni ada angkat tangan tadi. Ada apa soalan ke Auni? Tak ada? Okey, senyap saja. Okey, jadi cikgu ulang sekali lagi. Soalan penyelesaian masalah ni adalah soalan di mana diberi dalam bentuk situasi ataupun dalam bentuk cerita. Selain daripada tu, soalan tu juga boleh diberi dalam bentuk jadual, dalam bentuk rajah dan sebagainya. Jadi itu contoh-contoh soalan penyelesaian masalah. Okey, kita tengok dulu. Kita tengok buku aktiviti yang biasa kita gunakan ni. Okey, terus kita bincang. Untuk soalan penyelesaian masalah ni, kita terus bincang soalan yang ada dalam buku tersebut. Okey, cuba kamu tengok ataupun kamu buka muka surat 69. Okey, buku aktiviti muka surat 69.
Dah okey, kalau sudah sekejap cikgu tengah nak buka cikgu punya board lah untuk tulis apa yang kita nak bincangkan nanti. Okey. Okey. Okey, dah nampak dah board yang cikgu share? Nampak. Jadi apa yang cikgu nak kamu tu dulu? Okey, kamu buka buku aktiviti. Buku aktiviti. Nampak. Okey, buku aktiviti iaitu buku sukses lah. Sukses A+. Okey, buka muka surat. Muka surat berapa tadi cikgu cakap? 69. Bagus, tu surat 69. Okey, jadi muka surat 69 ni kita akan bincangkan soalan soalan penyelesaian masalah. Soalan penyelesaian masalah. Masalah. Okey. Jadi seperti yang cikgu bagi tahu tadi, soalan penyelesaian masalah ni maksudnya soalan dalam bentuk situasi. Situasi tu dia boleh bagi dalam bentuk cerita, dia boleh bagi dalam bentuk jadual, dia boleh bagi dalam bentuk gambar rajah. Okey. Jadi cuba kita tengok muka surat 69 tu. Okey, untuk soalan satu. Okey, tapi sebelum tu apakah cikgu nak terangkan ataupun cikgu nak bagi tahu pada kamu untuk jawab soalan-soalan penyelesaian masalah ni dia ada langkah-langkah dia. Okey. Langkah-langkah untuk menjawab soalan penyelesaian masalah. Langkah-langkah menjawab soalan penyelesaian masalah. Okey, dia ada 4 langkah. Okey. Okey, cikgu habiskan dulu penyelesaian masalah. Okey. Okey, apa langkah yang pertama? Okey, langkah yang pertama ialah kita perlu kenal pasti kehendak soalan. Okey, ini langkah pertama. Okey. Langkah pertama. Kenal pasti kehendak soalan. Apa maksudnya? Maksudnya kita kena tahu soalan ni dia nak apa. Dia nak suruh kita cari apa. Itu maksud kita kenal pasti. Jadi cara nak kenal pasti kehendak soalan ni, kita perlu membaca soalan tu dengan teliti. Soalan yang diberi tu kita kena baca dengan teliti. Jangan baca laju-laju tapi kita tak faham apa yang kita baca. Bila kita baca laju-laju, okey, kamu darjah 4 ni peringkat awal lagi, kalau baca laju-laju, kamu akan terlepas maklumat penting. Sebab dalam soalan tu ada maklumat-maklumat dia. Jadi pertama sekali kita kena tahulah soalan ni nak kita buat apa. Jadi itu yang dikatakan langkah pertama ni, mengenal pasti kehendak soalan. Okey. Boleh faham? Minta respon sikit untuk langkah pertama. Faham. Okey. Bila kamu dah faham langkah pertama tu apa dia, okey, kita beralih pula pada langkah yang kedua. Okey, langkah yang kedua ialah kita mengumpul maklumat. Okey, mengumpul maklumat.
Okey, ini adalah langkah yang kedua iaitu mengumpul maklumat. Okey, jadi itu yang cikgu bagi tahu tadi, masa kita membaca soalan tu kita jangan baca laju-laju. Kalau kita baca laju-laju, okey, kita tak dapat kenal pasti soalan dan kita terlepas maklumat-maklumat yang penting. Jadi itu yang dikatakan langkah kedua ni kita kumpul maklumat. Apa maklumat-maklumat yang penting tu kita kena kenal pasti. Okey, bila kita kenal pasti tu, kita nak buat apa? Sama ada kita nak tulis semula maklumat tersebut ataupun kita boleh gariskan. Kita gariskan maklumat tu. Kita ambil pembaris, kita ambil pensil, kita gariskan. Maklumat-maklumat penting ni kita perlu gariskan supaya kita tak perlu baca soalan tu secara penuh pada kemudiannya nanti. Okey, kita terus tumpu pada maklumat-maklumat yang kita dah gariskan tadi. Itu maksud dia. Okey. Kamu juga boleh guna highlight pen. Kamu tahu tak highlight pen? Highlighter. Tahu. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Tak apa, nanti tu kamu boleh Google lah nanti. Highlighter ataupun highlight pen tu kamu boleh Google. Okey, kamu nampaklah dekat kedai buku ataupun kedai alat tulis ada jual highlight pen. Tapi kalau tak ada highlight pen tak ada masalah pun. Kamu boleh gunakan pembaris dan pensil sahaja. Kamu baca soalan tu, kamu dapat kenal pasti mana satu maklumat penting, kamu gariskan saja. Okey, tu langkah yang kedua. Okey. Kemudian seterusnya langkah yang ketiga apa dia? Okey, cikgu sambung dekat sini Okey, langkah yang ketiga ialah bila kita dah kenal pasti kehendak soalan, bila kita dah kumpul maklumat, langkah yang ketiga adalah kita laksanakan operasi. Okey, jadi itu langkah yang ketiga. Maknanya pada langkah yang kedua tu, pada langkah yang kedua tadi ni, kita dah kumpul maklumat, kita dah tahu operasi apa yang kita nak buat. Itu pentingnya kita kumpulkan maklumat. Okey, kita kumpul maklumat, kita tahu dah apa operasi dia. Sebab pada kata kunci tu akan ada kata kunci yang kita tahu operasi apa yang patut kita buat. Okey. Selepas kita dah kumpul maklumat, kita laksanakan operasi. Apa maksud laksanakan operasi? Maksudnya, kita buatlah. Kalau soalan tu, bila kita baca, kita faham kena buat operasi tambah, maknanya kita buatlah. Laksanakan operasi tu, kita buat pengiraan operasi tambah. Kalau operasi tolak, kita laksanakan operasi tolak. Begitu juga dengan operasi darab dan bahagi. Jadi itu maksud yang ketiga ni. Laksanakan operasi. Jelas? Faham? Faham Okey, jadi bila kamu faham tu barulah kita pergi yang terakhir. Okey, yang langkah yang terakhir iaitu langkah yang keempat ialah semak jawapan. Okey, semak jawapan. Okey, jadi bila kita dah siap, dah buat pengiraan apa semua, kita kena semak jawapan. Kita semak jawapan ni maksudnya kita perlu lihatlah pengiraan yang kita buat, operasi yang kita tentukan tadi tu, operasi tu betul ke tak betul. Kita kena buatlah. Kita semak balik. Okey, jadi ini 4 langkah untuk menjawab soalan penyelesaian masalah. Okey, sekarang kita beralih pada muka surat 69 tadi tu. Muka surat 69. Okey. Okey. Cikgu nak ataupun sekejap Cikgu tulis balik tadi tulisan tu tak tu. Okey, muka surat 69. Muka surat 69. Okey, soalan 1. Okey, cikgu minta volunteer. Siapa yang nak baca soalan 1? Okey, siapa? Okey, Syifa Kaisara.
Okey, Syifa Kaisara cuba baca soalan 1 ayat demi ayat. Okey. Dayan ialah seorang jurutera. Dia telah bekerja di Amsterdam selama 8 tahun 8 bulan. Kemudian dia bekerja di Dubai selama 9 tahun 10 bulan. Kini dia menetap dan bekerja di Malaysia selama 1 tahun 6 bulan. Berapa tahunkah Dayan telah bekerja sebagai seorang jurutera? Okey, terima kasih Syifa Kaisara. Okey, bacaan yang jelas. Okey, cikgu dapat dengar suara tu dengan jelas. Okey, sebelum tu cikgu nak tegur lah. Siapa ni yang menggunakan nama TikTok 0512? Di sini cikgu tak tahu. Yusuf Delil. Cikgu dah bagi tahu masuk kelas ni guna akaun MOE atau akaun email lain tapi atas nama kamu sendiri. Ada ke cikgu rasa cikgu tak ada murid yang nama dia TikTok? Jadi cikgu sekarang nanti masalah dia bila cikgu nak catat kedatangan nanti tak ada pula ni. Tak ada nama TikTok ni. Sekarang kamu sebut nama si Yusuf ke, Yunus ke, cikgu boleh ingat sekarang. Tapi akan datang nanti, masa cikgu nak menanda, cikgu dah tak ingat nanti. Cikgu tak nak macam tu. That's why cikgu nak kamu join guna email MOE. Sebab email MOE memang atas nama kamu. Dan lagi satu, kalau kamu terlupa email atau password tu, kamu boleh tanya guru kelas, ataupun kalau tak nak guna akaun MOE, kamu boleh guna akaun email lain tapi atas nama sendiri. Okey, kita sambung balik pada tadi tu. Okey, jadi soalan satu dia bagi tahu apa tadi? Dia kata ayat pertama, Dayan ialah seorang jurutera. Okey. Kemudian itu ayat pertama. Ayat kedua, dia telah bekerja di Amsterdam. Amsterdam ni dekat mana? Siapa tahu Amsterdam ni dekat mana? Dia dekat luar negara. Tapi negara mana? Australia. Jerman. Netherlands. USA. Jadi secara ringkasnya Amsterdam tu dekat luar negara lah. Cikgu pun terlupa. Dekat mana? Kalau tak silap cikgu dekat UK rasanya. Bukan Hulu Kelang Bukan Hulu Kelang. Okey, dekat United Kingdom kalau tak silap cikgu lah. Okey, jadi dia telah bekerja di Amsterdam selama 8 tahun 8 bulan. Okey, jadi di sinilah. Okey, maklumat yang kita dapat. Okey, jadi antara maklumat dia. Okey. Jadi maklumat yang pertama ialah tempoh bekerja dekat Amsterdam. Okey. Amsterdam ni tempoh dia bekerja ialah 8 tahun 8 bulan. Okey. Ini tempoh di Amsterdam. Okey. Kemudian dia bekerja di Dubai selama 9 tahun 10 bulan. Maknanya ini tempat yang kedua dia bekerja. Okey, Dubai dekat mana? Kelas, Dubai dekat mana? Arab. Dekat negara-negara Arab sana tu Okey, itu Dubai. Okey, jadi dekat Dubai ni, dia bekerja selama 9 tahun 10 bulan. Okey. 9 tahun 10 bulan. Okey. Kemudian dia kata apa? Kini dia menetap dan bekerja di Malaysia. Dia menetap, dia tinggal dekat Malaysia dan bekerja dekat Malaysia. Maknanya ini maklumat lah ni. Okey. Jadi yang ketiga ataupun C, Malaysia. Okey.
Dia bekerja sekarang menetap selama 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Okey. Jadi ini maklumat yang kita dapat. Okey. Berapa tahunkah Dayan telah bekerja sebagai jurutera? Jadi ini maklumat. Okey. Jadi sekarang ni apa yang dia nak kita kira? Dia nak kita kira tempoh keseluruhan ataupun cikgu itulah. Okey, cikgu tu dia nak kita kira jumlah keseluruhan okey, tempoh Dayan bekerja. Sebagai jurutera. Okey. Jadi ini yang dia nak. Jumlah keseluruhan. Bila kata jumlah keseluruhan ataupun perkataan jumlah. Perkataan jumlah ini menunjukkan ataupun kata... saya pergi tandas. Okey. Kata kunci bagi operasi apa tu? Tambah. Yes, bagus. Kata kunci bagi operasi tambah. Jadi kita dah dapat kenal pastilah apa operasi dia tu. Melalui maklumat yang kita dah baca dan kita tulis ni tadi. Okey, ni maklumat. Okey, tapi kamu tak perlu tulis. Kalau masa kamu baca soalan, kamu hanya gariskan saja. Amsterdam 8 tahun 8 bulan. Dubai 9 tahun 10 bulan. Malaysia 1 tahun 6 bulan. Okey, itu maklumat. Kemudian kata kunci untuk operasi dia ialah jumlah keseluruhan dia tu. Ataupun berapa tahunkah dia bekerja. Jadi itu dia. Okey, jadi bila kita dah dapat kenal pasti tu, apa yang kita kena buat? Langkah yang ketiga tadi barulah kita apa? Laksanakan operasi. Laksanakan operasi. Maknanya kita buatlah pengiraan operasi tambah tu tadi. Jadi kita tulislah. Okey, macam yang cikgu dah ajar, bila nak buat operasi tambah dalam bentuk lazim, kita tulis dia punya unit mengikut rumah. Jadi unit yang terlibat tu kalau kita tengok pada maklumat yang kita kumpulkan tadi, unit tahun dan unit bulan. Semua ni unit tahun, unit bulan. Yang ini pun unit tahun, unit bulan. Jadi kita pun tulislah unit tersebut mengikut rumah dia. Unit tahun, okey, dan unit bulan. Okey, jadi kita buatlah operasi tambah. Okey, kita gariskan dulu. Okey, lepas tu kita tulis balik. 8 tahun, 8 bulan. Lepas tu 9 tahun, 10 bulan. Okey, kemudian 1 tahun, 6 bulan. Okey. Setakat ni boleh faham tak langkah-langkah dia? Minta respon. Boleh. Faham. Okey, boleh faham Cikgu, laptop ni kakak saya nak gunalah. Okey, jadi? Saya boleh masuk kelas ni sampai 10 suku je. Sampai 10 suku? Itu pandai-pandai kamulah. Cikgu tak boleh nak komen apalah. Okey, jadi sebab kalau ikutkan kena join kelas ni daripada mula sampai habis lah. Kamu ada gadget lain, telefon ke boleh guna, tak ada masalah. Okey, yang penting kamu join kelas. Okey, kita sambung Okey, jadi di sini kita dapat lihat, okey, jadi kita pun buatlah pengiraan operasi tambah tu. Okey, kita buat pengiraan operasi tambah. Okey, jadi sekarang cuba kita kira. Kita kira unit bulan terlebih dahulu. Jadi 8 bulan tambah 10 bulan, berapa bulan? 18.
18 bulan. Okey. 18 bulan tambah dengan 6 bulan. 18 tambah 6. 24. 24. Yes, bagus. 24. Jadi 24 tu kita terus tulis dekat sini. Jangan kita bawa 2 ni dekat sini. Tak perlu. Jangan bawa 2 dekat sini. Kalau siapa yang buat macam tu, okey, tu salah lah. Okey, kemudian kita tambah pula unit yang berada di rumah tahun. Okey, jadi 8 tahun tambah 9 tahun. 17. Okey, 17 tahun tambah 1 tahun. 18. Jadi kita akan dapat 18 tahun. Okey, jadi bila kita dah dapat 18 tahun, adakah jawapan kita dah siap setakat sampai sini saja? Belum. Kenapa belum? Kita kena tahu. 12 bulan. Yes, bagus. Sebab 24 ni dah lebih daripada 1 tahun. 1 tahun tu 12 bulan lah kan. Jadi seperti yang cikgu dah ajar, okey, 1 tahun bersamaan berapa bulan? 12. Bagus. 1 tahun bersamaan 12 bulan. Okey. Jadi di sini kita dapat lihat lebih. Kalau 2 tahun, cuba kita congak. Kalau 1 tahun 12 bulan, 2 tahun berapa bulan? 24. Yes, bagus. 24 bulan. Okey. Jadi sekarang kita dapat lihat ini nilai dia 24, yang ini pun 24. Jadi bermakna kita tahu 24 bulan ni adalah 2 tahun. Jadi kita boleh terus tolak 24. Kalau kamu nak tolak 12 pun boleh juga, tapi lambatlah kan. Jadi di sini terus tolak 24. Jadi bila sini tolak 24, di sini kena tambah dengan 2. Boleh faham setakat ni? Boleh. Jadi bila kita dah buat yang ni, okey, barulah kita akan dapat jawapan dia. Jadi 24 tolak 24. Sifar. Okey. Yang 18 tambah dengan 2. 20. Jadi barulah kita dapat jawapan akhir dia. Tapi boleh ke kita tinggalkan macam ni saja? Tak boleh. Okey, tak boleh. Sebab pada pengiraan yang ini tak ada unit dia. Jadi kita kena tulis semula. Jawapan akhir dia ialah 20 tahun. Okey. Jadi selesailah. Okey, itu soalan yang pertama tentang Dayan yang bekerja sebagai seorang jurutera. Okey. Boleh faham tu? Boleh. Ada apa-apa pertanyaan yang lain? Syifa dia bagi tahu dia boleh. Yang lain? Okey. Irfan pun kata okey, Adib pun kata okey, Rania kata okey, Amsyah kata okey. Okey, jadi semua okey, kita boleh beralih pada soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua, siapa yang volunteer untuk baca soalan? Tadi Syifa dah baca. Siapa pula? Saya. Saya tu siapa? Wan Irfan. Ya. Siapa? Saya tu siapa? Ifan. Okey, buka kamera dulu. On kamera. Okey. Wan Irfan, baca. Bangunan A mengambil masa selama 32 bulan untuk disiapkan, manakala bangunan Nanti dulu Irfan. Okey, jangan baca laju-laju. Macam cikgu cakap tadi, jangan baca laju-laju. Kita kenal pasti tu. Ada nampak noktah dekat situ kan? Berhenti sekejap. Lepas tu baru sambung. Okey, sekali lagi daripada mula. Bangunan A mengambil masa selama 32 bulan untuk disiapkan, manakala bangunan B mengambil masa 19 bulan untuk disiapkan. Dari beza masa diambil untuk melihat bangunan A dan B, beri jawapan dalam tahun dan bulan. Okey, jadi terima kasih Wan Irfan Darwish.
Okey, bacaan tu agak macam terkejar-kejar, agak laju cara kamu membaca. Macam cikgu kata tadi, kita jangan baca dengan tergesa-gesa sebab bila kita baca dengan tergesa-gesa, kita akan terlepas maklumat-maklumat yang penting tu. Jadi tak perlu tergesa-gesa. Okey, sekarang kita bincangkan. Okey. Ni tadi soalan tu. Okey, ini soalan yang kedua. Okey. Soalan 2. Okey, soalan 2 kita tengok situ. Okey, dia kata bangunan A mengambil masa selama 32 bulan untuk disiapkan. Okey. Maknanya apa yang kita faham, okey, kalau kita baca, kita dengar tadi yang Ifan baca tadi, dia ada 2 bangunan. Satu bangunan A, okey, bangunan A. Lagi satu bangunan B. Sorry, ada satu G saja, bangunan. Okey, yang ni dia tersilap ada 2 G. Okey, potonglah. Okey, ataupun cikgu padam. Ya, bangunan. Okey. Jadi bangunan A dan bangunan B. Okey. Jadi bangunan A ni dia bagi tempoh dia. Okey. Untuk bangunan A mengambil masa selama 32 bulan untuk disiapkan. Maknanya dia untuk untuk bina bangunan A ni, okey, seorang kontraktor tu memerlukan 32 bulan. Okey, 32 bulan untuk disiapkan. Okey, maknanya daripada mula sampailah bangunan tersebut siap. Okey, boleh faham tentang bangunan A tu? Minta respon. Okey, kalau boleh kita tengok pula. Bangunan B mengambil masa selama 19 bulan. Okey, maknanya bangunan B sama juga, nak bina bangunan B daripada A, daripada mula sampai habis, dia memerlukan 19 bulan. Okey. Jadi bila kita dah, ini maklumat. 32 bulan, 19 bulan, ini adalah maklumat. Okey. Jadi soalan dia, okey, cari beza. Cari beza masa. Okey, cari beza masa yang diambil bla bla bla. Okey, yang tu tadi dah baca kan? Okey. Jadi kata kunci yang kita nampak, kata kunci ataupun keyword yang kita nampak dekat situ ialah beza. Perkataan beza ni merupakan kata kunci bagi operasi apa tu? Tolak. Bagus, terima kasih atas respon tu. Jadi kata kunci ni untuk beza merupakan kata kunci bagi operasi tolak. Jadi maksudnya, okey, maksudnya kita kena tolakkan. Tapi sebelum tu kita baca habis tu. Okey, kita baca habis. Okey, apa lagi maklumat? Dia kata dia nak jawapan, okey, beri jawapan dalam tahun dan bulan. Maknanya jawapan perlu diberi ataupun perlu dinyatakan dalam unit tahun dan bulan. Okey. Jadi ini kehendak soalan dia tu. Okey, jadi apa yang perlu buat? Okey, sekarang kita pergi pada langkah yang ketiga lah. Langkah yang ketiga iaitu kita melaksanakan operasi. Okey, jadi apa operasi yang patut kita buat? Operasi tolak lah. Tentang 32 bulan dengan 19 bulan. Jadi, apa yang perlu kamu buat? Okey, dia ada 2 cara dekat sini. Dia ada 2 cara. Cara pertama, kamu terus tolak tanpa perlu menukar unit. Dia maknanya cara satu, cara yang pertama ataupun cara A ni, okey, kita terus buat 32 bulan. Okey, kita buat unit dia bulan.
Okey. 32 bulan tolak dengan 19 bulan. Okey. Jadi kita tolaklah macam biasa. Di sini kita pinjam. Ni jadi 2. Ni 12. 12 tolak 9 kita akan dapat berapa kelas? 12 tolak 9. 12. 3. Okey, 12 tolak 9, 3. Okey. Lepas tu 2 tolak 1. Kita akan dapat 1. Okey. Jadi bermakna bila kita dapat ni, nilai dia ialah 13 bulan. Okey, seperti yang cikgu bagi tahu, okey, sebelum kita tinggalkan jawapan, kita kena tahu. Okey, kita kaitkan hubungan antara bulan dengan tahun. Kita dah belajar 1 tahun bersamaan 12 bulan. 12 bulan. Okey. Jadi bermaksud di sini 13 ni dah lebih daripada 12. Jadi kita perlu tolak. Tolak dengan 12. Jadi bila kita tolak 12, kita akan dapat jawapan dia iaitu sini. Tengok sini ya. Okey, 13 tolak 12 kita akan dapat 1. Okey. Jadi bila kita tolak 12 ni, maknanya kita gantikan 12 ni jadi 1 tahun, maknanya kita akan dapat 1 tahun dekat sini. Okey. Okey. Jadi bermaksud jawapan dia ialah 1 tahun 1 bulan. Ini jawapan dia. Ini cara pertama. Maknanya cara pertama ni kita tolak dulu, lepas kita tolak baru kita tukar unit. Okey, itu cara pertama. Okey. Cara yang kedua ialah cara yang kedua cikgu tunjuk kat sini. Okey. Cara yang kedua, okey, kita tukarkan 32 bulan tu, kita tukar jadi tahun dan bulan. Okey, jadi kalau ikutkan 32 bulan tu kalau kita tukar jadi tahun dan bulan iaitu 2 tahun berapa bulan tu? 24 bulan. Bukan. 2 tahun tu memang 24 bulan tapi kalau kita tukar unit 32 bulan ni ialah 2 tahun 8 bulan. Okey, 2 tahun 8 bulan kalau kita tukar unit dia. Yang ni kemahiran darjah 3 dah belajar ni. Okey, kemudian yang 19 bulan tu kalau kita tukar unit dia, ni sekejap. Okey. 19 bulan tu kalau kita tukar jadi tahun dan bulan ialah 1 tahun 7 bulan. Okey. Ini cara yang kedua lah. Okey, lepas kita tukar unit tu barulah kita buat pengiraan dia. Okey, kita buat pengiraan dia macam biasalah kita buat rumah bulan dan rumah tahun. Okey, bila kita dah buat tu baru kita buat operasi tolak iaitu nampak daripada 32 bulan kita dah tukar jadi 2 tahun 8 bulan. Jadi kita buat sini terbalik sini terbalik. Patutnya tahun dulu bukan bulan. Sorry. Okey. Tulis tahun dan bulan. Okey. Jadi dekat sini. Okey. Jadi kita tulis balik. Sini 2 tahun 8 bulan tolak 1 tahun 7 bulan. Tolak. Okey, kita tolaklah. 8 tolak 7 kita dapat 1. 2 tolak 1 kita dapat 1. Jadi kita tulis balik jawapan dia ialah 1 tahun 1 bulan. Okey, boleh faham tu? Contoh untuk soalan yang kedua. Faham. Okey. Boleh. Jadi di sini apa yang cikgu nak highlightkan dekat sini ialah kamu perlu baca soalan. Okey, kamu perlu baca soalan tu dengan teliti. Tengok ni, cikgu tunjuk balik yang ni tadi.
Bila kamu baca soalan tu, okey, kamu kena kena baca dengan teliti, di mana kita kena kenal pasti kehendak soalan. Okey, lepas kita dah tahu apa soalan tu nak kita buat, kita dapatkan maklumat-maklumat dia. Okey, lepas tu kita laksanakan operasi. Laksanakan operasi ni barulah kita buat pengiraan tu, dan akhir sekali kita semak jawapan dia. Okey, jadi itu dua soalan yang cikgu bincangkan dengan kamu pada pagi ini. Okey, untuk soalan 3 dan soalan 4, cikgu nak kamu cuba buat sendiri. Okey, cikgu nak kamu cuba buat sendiri, di mana untuk kelas akan datang nanti kita akan bincangkan. Okey, jelas tak tu? Jelas, cikgu. Jelas. Jelas. Jelas, cikgu. Jelas. Okey, kalau jelas, bagus. Okey, jadi sekejap Okey, kalau jelas, tak ada apa-apa pertanyaan Ya. Tak ada. Okey, jadi sebagai tugasan kamu, macam cikgu bagi tahu tadi, tugasan kamu ialah untuk menyiapkan soalan 3 dan soalan 4. Itu saja tugasan kamu. Soalan 1 dan soalan 2 kita dah bincangkan pagi ni. Okey. Okey, di samping itu, cikgu nak kamu buat juga soalan latihan di muka surat 70. Okey. Muka surat 70.